Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Pastikan semua yang menonton dah masuk dalam kelas yang terakhir untuk Latahzan. Sila pastikan anda sudah solat isyak di awal waktu. Walaupun tak dapat berwirid panjang, mudah-mudahan majlis ilmu ini juga dipandang Allah sebagai majlis zikir. Bukan ustazah yang cakap, kita berzikir dengan mengingat Allah. Zikir tu maksudnya ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Dalam majlis ilmu ni memang banyaklah kita ingat Allah. Betul kan Kak Rohana Samsuri, Siti Hajar, Siti Roziah Osman, Nur Alis, Ruhayah Kayat 50 stars, thank you. Rohani Abdul Rahman, Linda Kecil, Sania, Nur Azizah Baharudin, Masya Allah, Mazni Ahmad, Hasan Ahmad Kasim, Azizah Jaafar, Hirnawati Mustafa, Siti Zain, Hairiah Haji Ismail, Wan Radiah Akmal Kasim, Nur Liza Ali, Rahimah Umar, Wurianti Wu, Sanimah Haji Jamin, Nur Alis, ahlan wa sahlan. Jemput Ayah Gaus. Panggil lagi kawan-kawan kita, Zarina Hasan, Faridah Ali, Syarifah Ifa, Emilia Maz, Faridah Abdul Rahman, Suzana Amiruddin, Cik Nurlia, Fauzia Rahmat, terima kasih 100 stars, Asma Muhammad, Zawiyah Wahab, Nur Alis, Daun Pandan Wangi, Masya Allah, Khairul Syifa, Fatimah Idris, terima kasih Khairul Syifa 100 stars, Surya Ismail, Cik Liza, Nurmala Abdul Rahman, Farhana Sobri, Umiyah Hadrah, Ashim Yahya dah balik masjid ke Haji, Nur Laili, Faridah Jamaluddin, Faizah Ahmad 100 stars, Az Sufiah Jasni, Hasnah Muhammad Izziatul, tak sempat baca ni lajunya, Siti Nur Aisyah, Alhamdulillah, amin. Umi Afan Kalishah Umairah, Nur Azurah Ambak. Saya minta maaf sahabat, saya makan gula-gula penghilang sakit tekak. Kak Juwita Ismail, wah bergembira dia hari ni dapat, Masya Allah. Haslina Abdul, siapa tu, 300 stars, barakah rezekinya, amin. Zainur Hana 50 stars, amin. Apa nak cakap tadi? Kak Juwita Ismail, wah dia beryahu-yahu dah dapat semula bagnya, Masya Allah. Betul Kak Rohana Samsuri, saya rasa macam nak ngajar ke tak ngajar, nak ngajar ke tak ngajar. Linda Kecil 100 stars, thank you, Masya Allah. Kawasan Kulim Pi tak? Pi, Zarina Hassan, don't worry. Wah, Hartini Hakim Tili from UK gitu kan. Dia cakap UK saya, Ustazah, UK tepi bandar, ada laut bagai tu lagi tak sabar nak pi. Tak tahulah bila kan, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wah, Fatimah binti Abdullah, siap. Semoga Ustazah sebut nama saya malam ni. Wah, siap solat hajat ni kot nak suruh Ustazah sebut nama. Saya minta maaf, saya makan gula-gula untuk hilangkan sakit tekak. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak nak sembang panjang sangat di awal ni. Jom kita hadiahkan Ummul Kitab, insya-Allah. Fatihah ini khusus kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad ni rasa macam Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi bila ustazah baru balik daripada menziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpijak kaki yang penuh dosa ini di bumi Madinah Al-Munawwarah, rasa macam tak layak nak sebut sesyurga dengan Rasulullah. Tapi itulah yang kita harapkan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita doa, kita minta, mudah-mudahan dengan hajat-hajat kita, dengan doa-doa kita akan mengepush diri kita ni untuk tiru akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita hadiahkan juga kepada ahli keluarganya, sahabat handainya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
sudah pasti macam kita juga. Sebab Nabi manusia biasa kan. Perlukan sokongan, perlukan doa, perlukan kekuatan sampingan kan. Ustazah yang tak sebesar kuman pun kerja dakwah tak boleh seorang-seorang. Ada sahabat-sahabat tim khidmat, Masya Allah, yang mereka korbankan masa mereka, masa rehat mereka bersama-sama dengan Ustazah. Perlukan doa-doa anda sekalian. Masya Allah, tak mungkin. Ustazah tukang bercakap je, sahabat-sahabat lain-lain ni semua anda. Kita bersama-sama. Maka tak mungkin orang masuk ke syurga Allah tu dengan seorang-seorang. Perlukan jamaah, perlukan ukhuwah yang indah, Masya Allah. Kan apatah lagi hubungan silaturahim, keluarga yang kita dah tahu dah takkan air dicincang takkan putus. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, sakit macam mana pun kat sini, kita tetap nak, ni adik-beradik aku, ini ibu dan ayah aku. Jangan pernah di kalangan sahabat-sahabat la tahzan ada yang putus silaturahim, ada yang sengaja. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar. Kak Yanti, dah Kak Yanti, jangan letak air mata banyak-banyak. Sagi kan jadi pesta air mata pula kat sini. Ayus Marianti, jemaah umrah saya. Masya Allah, tabarakallah. Rindu sahabat baru berpisah dengan kubah hijau yang menempatkan di bawahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah, kita tak cinta majlis ilmu macam ni. Kita tak ada pun dalam majlis-majlis ilmu. Kita tak rasa pun nak menghayati ilmu. Daripada mana? Kita belajar satu kitab je, La Tahzan. Subhanallah, sahabat-sahabat indah. Hari ni macam mimpi bila Ustazah nak sebut ini adalah penutup kepada kitab La Tahzan. Penutup kepada kitab La Tahzan. Anda percaya tak sahabat-sahabat? Saya sendiri sampai semalam ni rasa macam, ya ke ya Allah, ya ke? Kita hadiahkan dulu Fatihah ini kepada Rasulullah, sahabat-sahabatnya, ahli keluarganya, Masya Allah. Kepada seluruh para alim ulama yang mengindahkan, memberikan barakah kepada bumi Malaysia ini, menyampaikan ilmu, menebarkan ilmu-ilmu, bicara-bicara kebaikan, mutiara-mutiara. Subhanallah, menjadi saham akhirat mereka dan manfaat buat kita semua, insya-Allah. Seluruh kesayangan kita yang telah kembali ke rahmatullah, kita hadiahkan mereka semua dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat La Tahzan? Nama sahabat La Tahzan melekat di bibir kita, di hati kita. Bila kita bersalaman, bila kita berdakapan antara para muslimat khususnya, kita menebarkan salam, termasuklah lelaki yang kita tahu sahabat La Tahzan. Jangan tiba je kan kita nak apa ni orang kata menginding-inding tak tentu pasal. Contoh kan, kalau kita nampak siapa Tuan Haji Hashim Yahya tadi kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nampak Kifli Zul kat mana-mana, kita dah tahu dah tu Kifli Zul, kita dah tak segan dah nak bagi salam. Sebab sahabat pengajian, sahabat sepengajian kita. Tapi yang perempuan, yang wanita, yang muslimat, jumpa ustazah kat mana-mana bersalaman, berdakapan, inilah dia sahabat La Tahzan. Saya berjanji kepada diri saya sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menggunakan nama sahabat La Tahzan ini bukan sehingga malam ni saja, tapi sampai bila-bila. Sebab La Tahzan berakhir pada malam ini, tetapi grup kita takkan berakhir. Grup mana ustazah? Masya Allah, grup mana ustazah?
Ni lah orang duk tanya, Ustazah ada special group ke untuk Latahzan? Tak ada ni special group. Page Facebook Ustazah Muzayyanah itulah Facebooknya sahabat Latahzan. Tak payahlah banyak-banyak sangat grup, sahabat-sahabat pening. Kan tak payah banyak-banyak grup. Kita nak bersembang yang baik-baik, duduk dalam page Ustazah Muzayyanah ni, Masya Allah. Sebab ini info untuk hampir 1,000 orang. 1,000 orang dah pun yang menonton, Masya Allah. Kuliah Latahzan kita start pada 12 hari bulan 7 2021. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat Latahzan Kuantan LTK. Tahniah, anda menyiapkan link setiap-tiapnya kita kuliah. Mereka sharekan link seantero. Muhammad Syafi'i pun sahabat Latahzan kita, Masya Allah, Tabarakallah. Di kalangan orang lelaki ramai yang menonton. Hatta kejiranan saya, pakcik-pakcik kat surau, kadang-kadang jumpa Ustaz. Saya tengok Latahzan tadi Ustaz. Masya Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Start pada 12 hari bulan 7 2021. Ustazah hanya bermula dengan nawaitu. PKP ni tak tahu nak buat apa. Bacalah kitab Latahzan. Banyak orang bersedih ni. Kena berhenti kerja, kematian orang tersayang, rasa down dah nak hidup. Kan tak boleh rentas negeri, terpisah ibu, ayah, suami, isteri, anak-anak kan. Ramai orang bersedih, tak mampu nak bayar hutang, sebagainya, sahabat-sahabat. Ustazah start untuk merawat hati diri sendiri sebenarnya ketika itu. Tapi dengan adanya media sosial, dengan adanya gadget di tangan kan, kenapa kita tak manfaatkan dia? Wallahi ketika itu tak ada langsung rasa sampai habis 281 bab ni, tak ada langsung. Tapi kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita start dengan bismillah, sahabat-sahabat, hari-hari tanpa stop. Buktinya sahabat Latahzan Kuantan buat satu, Ustazah baru terbaca ni dalam grup sahabat tim khidmat, Masya Allah. Pertama, dia share semua link jadual-jadual kuliah, Masya Allah. Satu pada bulan Julai, 20 hari. Bermula 12 Julai, 20 hari. Setiap hari pada bulan Julai 2021, kita berlatahzan. Tidak ada hari tanpa latahzan. Ogos 2021, 31 hari kita berlatahzan. September 2021, 30 hari kita berlatahzan. Oktober 2021, 31 hari. Maknanya tak ada cuti ni sahabat-sahabat. November 2021, 30 hari kita berlatahzan. Disember 2021, 31 hari berlatahzan. Allahumma salli ala Muhammad. Januari 2022, 31 hari kita berlatahzan. Februari 2022, 28 hari berlatahzan. Mac 2022, 31 hari berlatahzan. Dalam keberkatan majlis ilmu ni kita doakan siapa ya Habibah yang mohon doa dari Ustazah dan sahabat semua, kakak ipar yang telah ditidurkan. Bukan COVID kot, saya pun tak baca sangat ni. Siapa saja yang sakit Allah sembuhkan insya-Allah, amin. Subhanallah. April 2022, 30 hari berlatahzan. Mei 2022, 31 hari berlatahzan. Jun 2022, 30 hari. Julai 2022, 31 hari. Dan hari ini, hari terakhir kita berlatahzan, Ogos kita dapat 28 hari. Cuba anda kira tak? Total daripada tarikh 12 hari bulan 7 2021 sampai ke tanggal 28 Ogos 2022 bersamaan 1 Safar. Kita tinggalkan Muharram, kita masuk ke bulan Safar. Total kita berlatahzan 413 hari. 413 hari tanpa henti. Tahniah untuk diri anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa saya tahniah untuk diri anda? Sebab anda yang istiqamah, anda yang nak bersama-sama, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan minta maaf Ustazah terpaksa sebutkan hanya yang betul-betul istiqamah, yang hari-hari tak dapat live, dia dengar ulang siar.
tak dapat ulang siar mendengar, sebab mendengar sambil drive, sambil buat kerja tak boleh nak fokus. Dia baca nota catatan-catatan daripada kawan-kawan kita pencatat-pencatat nota yang ustazah tak suruh mereka sendiri nak buat. Akhirnya mereka dapat rasa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dapat rasa. Jadi kita nak sebut apa? Semua ni asbab istiqamah. Istiqamah ni kita buat sikit tapi berterusan, sikit tapi kita berterusan. Masya Allah, seantero, bukan saja di Malaysia, semenanjung 14 buah negeri di Malaysia, bahkan melebar sayap Latahzan. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ke banyak tempat. Azlina Amir, sahabat, Masya Allah, yang bertemu dengan ustazah dengan linangan air mata, menjadi perawat jiwa antaranya ketika diuji Allah, suaminya meninggal kerana COVID, bukan di Malaysia tapi di bumi Rusia. Seorang-seorang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak tahu nak minta tolong dengan siapa, tapi nasihat-nasihat dalam Latahzan. Masya Allah, tabarakallah, dengan izinnya Allah. Jadi tak boleh kita nak kata terima kasih ustazah sebab Latahzan saya jadi kuat. Tidak. Saya bahkan berterima kasih kepada anda kerana istiqamah. Sebab tak ada siapa guru boleh tolong anak muridnya tanpa anak murid tolong dirinya sendiri. Betul, mungkin kami ini sebagai jambatan, tapi bahagilah banyak pun anda sendiri tak nak tolong diri anda, takkan mungkin dapat. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Ini sebenarnya rezeki daripada Allah yang memilih kita untuk sentiasa. Jadi Latahzan sebenarnya tidak berhenti. Saya dah umumkan sebelum ni, bermula besok kita akan menggunakan buku Fasabrun Jamil. Masya Allah, buku tu tak ada pula atas meja saya. Buku Fasabrun Jamil, sebab ustazah bawa ke Mekah hari tu. Ingatkan nak habis baca Latahzan untuk sambung terus. Dan saya tak sempat lagi kemas beg-beg umrah saya, sahabat-sahabat. Sebab hanya settlekan bab dobi dalam rumah sendirilah kan. Siap, Alhamdulillah, baju-baju kotor semua settle. Tinggal yang bersih dalam beg tu belum disusun atur. Lepas tu susun atur pun beg ustazah je, beg ustaz tinggalkan dulu. Tak sampai sebulan dia nak terbang lagi kan. Dan lemau sikit badan ni, kan sebab ustazah jadi batuk teruk. Alhamdulillah, pagi tadi di TV Al-Hijrah dengan tudung ni lah kan, masih lagi okey. Tapi bila iklan tu batuk teruk. Percaya juga saya ini teramat yakin berkat doa semua sahabat-sahabat. Jadi saya rasa bahagia kerana dengan Latahzan, sahabat-sahabat, kita rasa macam mampu menjemput bahagia walaupun sebenarnya hati sedang berduka. Subhanallah kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan ukhuwah dalam Latahzan, Masya Allah, luar biasa. Saya pergi ke mana-mana dalam program-program ceramah saya ni. Hari 31 Ogos saya berada di Kedah sampai 3 September. Saya percaya ustazah saya sahabat Latahzan, ustazah saya sahabat Latahzan. So kita kekalkan nama sahabat Latahzan walaupun bermula esok kita menggunakan buku Fasabrun Jamil. Isnin hingga Jumaat kita akan ber-FJ Fasabrun Jamil. Sabtu dan Ahad kita akan buka semula kitab Latahzan. Okay? Cuma setiap hari Isnin hingga Jumaat ustazah akan usahakan untuk Fasabrun Jamil. Pukul 7 pagi, paling lewat pun 7.30 pagi. Okay? Tapi Sabtu ustazah akan cuba juga 7 pagi untuk berlatahzan. Ahad tak dapat nak 7 pagi untuk berlatahzan kerana ustazah berada di studio TV Al-Hijrah. Jadi pencinta Latahzan yang bukunya belum lunyai, maknanya anda baru memiliki kitab ini, anda boleh follow Latahzan untuk hari Sabtu dan Ahad. Okay? Tapi kita nak tambahkan lagi pengetahuan kita. Masya Allah, nukilan-nukilan yang diambil, tulisan daripada Alfiah Barakah, daripada ustazah sendiri. Untuk apa sahabat-sahabat? Kita tak tunjuk pandai pun, cuma kita mengambil ayat-ayat Quran dan hadis Nabi serta kisah para sahabat. Konsepnya lebih kurang macam kitab Latahzan, tapi tak mungkin boleh menyaingi tulisannya Dr. Aida Al-Qarni. Jadi habis Fasabrun Jamil sebab ustazah yakin takkan makan masa 413 hari. Sebab buku tu nipis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Buku tu nipis je, tak adalah setebal Latahzan. So tak lama, tak sampai 413 hari macam Latahzan, kita akan tamat pula Fasabrun Jamil.
Ustazah dah pilih beberapa kitab yang insya-Allah dia menjadi satu semangat, vitamin, suplemen untuk setiap pagi kita nak memulakan hari. Subhanallah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terlalu laju komen ni. Saya tak tahu. Masya Allah Azlina Amin. Oh, dia memang dapat warna biru kalau hantar 1000 stars macam tu. Masya Allah. Saya pun tak tahu. Subhanallah. Terlalu banyak komen-komen ni saya tak sempat nak baca. Subhanallah. Ya, terima kasih Kak Naza yang update balik. Subhanallah. Kena tunjuk ya buku Fasabrun Jamil. Alah, saya tak larat lah pula nak bangkit. Tak syok lah nak bangkit satu saat amat bermakna. Besok tunggu kelas besok jam 7 pagi. Ustazah tunjuk buku Fasabrun Jamil. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hari ni sebenarnya Ustazah tak nak baca apa-apa kecuali muka surat 627 dan 628. Muka surat penutup habis. Ya, Kak Yasmin Yaakob, banyak sangat yang indah, yang sedih. Kita menangis bersama, kita ketawa bersama dalam Latahzan. Ustazah di hari penutup Latahzan untuk sesi yang pertama, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya pohon ampun maaf sangat-sangat. Saya pohon ampun maaf sangat-sangat sahabat-sahabat, sebab banyak sangat khilaf, silap saya. Mungkin ada orang yang tak suka sebab Ustazah berbicara macam tak macam para pendakwah lain, asatizah lain yang hebat-hebat. Guru-guru saya, semuanya mereka Masya Allah ilmunya luar biasa. Ustazah dalam bab ini, kitab Latahzan, Ustazah tak langsung memaknai diri Ustazah sebagai orang yang mengajar, tetapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang sama-sama belajar dengan anda, orang yang sama-sama belajar dengan anda. Yusniza Yaziz, anda mencabar Ustazah, anda mencabar Ustazah, Masya Allah, Subhanallah. Dan dengan ini diumumkan, yes, kita akan buat convocation Latahzan. Bila? Oh, dah ada dah hura-hura kan sampai kat telinga Ustazah. Ustazah, betul ke khatam kitab Latahzan nak buat dekat Johor? Betul ke Ustazah nak buat kat Melaka? Amboi. Ustazah tak cakap apa pun lagi. Awak hampa ni tiba-tiba je pada pandai sendiri kan? Oh, dia dah lawan tokek dah. Subhanallah. Kita target Ustazah merancang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab bukan dengan apa ya nak cakap, kita bukan toeng tiba-tiba je macam tu. Yang pasti sebelum hujung tahun ini, di satu tempat yang mudah siapa saja untuk akses. Dan jom kita sahabat-sahabat Latahzan berazam. Macam mana pun kita tahu sahabat kita Yusniza Yaziz dalam keadaan kurang upaya, kecuali dibantu dengan kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke satu-satu tempat. Hayus, Mekah, Madinah boleh sampai, takkan lokasi Latahzan tak boleh sampai. Ustazah mencabar lagi orang macam Yusniza Yaziz, sahabat kita yang rajin mencatat nota untuk sampai ke convocation Latahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana Ustazah takkan wujudkan convocation Latahzan tanpa oleh-oleh besar daripada Ustazah Zai dan juga Yusniza Yaziz untuk membukukan pengalaman, penceritaan yang pasti menyebabkan air mata kita bergenang-genangan melalui satu buku. Subhanallah, itulah bertajuk Mengesot di Dunia, Berlari di Dalam Syurga, atau berlari di akhirat. Akhirat tu kita tak nak berlari ke tempat lain sahabat, hanyalah di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut Hatta Baiti Abdullah, Mas Liza Bagiran, pencatat-pencatat nota kita. Orang ni insya-Allah jom, macam mana susah pun, ada cucu kahwin pun masa tu kan, tinggal cucu dulu, Masya Allah, datang kepada convocation Latahzan. Tapi jangan bila Ustazah umumkan tarikh nanti, kucing meninggal lah, nenek kahwin lah kan, macam-macam. Tanyanya ke main. Bila Ustazah? Ustazah pun sedih ni, tapi kontrol ayu. Tak nak dah nangis malam-malam ni. Tengah tak berapa nak sihat hidung dan tekak, nangis pula, bertambah huduh lah sahabat-sahabat. Tak nak macam tu. Okey, kita tak mau panjang, tetap 1 jam juga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sepanjang. Laju sangat komen anda ni, Masya Allah. Sepanjang kita berlatahzan, apa yang paling anda ingat sekali? Kan, saya target kalau boleh, kalau kita dapat kumpul 500 orang sahabat Latahzan.
Kenapa saya nak kumpul 500 sahabat-sahabat kan? Ada orang kata, Ustazah saya yakin bila Ustazah buat convocation latah azan mesti 1000 orang yang hadir. Ustazah tak nak letak tinggi sangat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah letak 500 sebab saya dah tempah kitchen latah azan dekat Mekah kan, 500 kitchen. Kita nak bagi percuma kepada sahabat-sahabat yang hadir sahaja. Jadi Ustazah jual lah ramainya, yang minta jual lah. Bukan masalah jual itu, masalah sentimental value sahabat-sahabat. Jadi kalau yang hadir tu hanyalah 100 orang, 400 lagi Ustazah jual lah dengan harga yang sangat mahal. Tiba kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab hadiah tu kita nak bagi percuma je kepada sahabat Latahzan yang hadir. Dan kita mencabar Latahzan Kuantan. Apa perancangan anda? Latahzan Selatan, Johor, Melaka, berkumpullah anda. Apa perancangan anda? Jom kita pakat-pakat memberi kegembiraan kepada saudara-saudara kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat Latahzan, andai dalam majlis itu insya-Allah kita boleh nobatkan beberapa orang di kalangan sahabat Latahzan yang layak untuk ditaja ke Baitullahil Haram. Mudah-mudahan, sebab saya sedang mengumpul ni siapa yang anda cadangkan, kan mengikut apa kelayakan. Pertama, orang yang berusia 50 tahun ke atas tapi memang tak mampu nak pergi dengan duitnya sendiri. Kedua, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang golongan asnaf, fakir miskin. Maksudnya bukanlah asnaf, fakir miskin sangat, tapi dengan anaknya yang ramai Ustazah, dengan dia seorang yang bekerja, suaminya sakit, dia memang susah. Kalau package umrah sekarang yang selesa 8,000, 9,000, memang rasanya sampai kiamat pun dia takkan dapat pergi umrah Ustazah. Kita kenal kawan-kawan kita kan, jiran tetangga kita, sahabat Latahzan kita. Kita kenal kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita recommend. Dan sudah pastilah sahabat-sahabat tu sahabat-sahabat yang mencintai masjid surau di kawasan rumahnya. Ini berjiran pun tak pernah, bertegur sapa dengan jiran tetangga pun tak pernah, pergi masjid surau pun tak nak tunjuk muka sahabat. Tiba-tiba kita tak rasa malu ke untuk kita menyatakan rindu kepada Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi? Dia mesti bermula dengan kecintaan kita di masjid surau di kawasan rumah kita dulu. Masya Allah. Jadi 3. Cari di kalangan anda. Ustazah sungguh-sungguh ni, Masya Allah, 50 tahun ke atas. Kenapa sahabat-sahabat? Ada juga nanti yang kita pilih di kalangan usia muda. Dah berlaku pun sebelum ni. Tapi kalau 50 tahun ke atas, layak menggunakan tabung umrah dan amanah saham akhirat. Syaratnya kelayakan. Itu yang mereka amanahkan pada Ustazah. Kalau Ustazah tak amanah, ramai je saudara-saudara Ustazah tak pergi umrah lagi, baik Ustazah taja mereka. Tak. Ini bukan isu saudara Ustazah ke apa ke. Yang penting dia layak. Kita nobatkan mereka pada hari tersebut. Subhanallah. Yang pasti mereka akan diterbangkan mulai tahun depan. Allah Allah. Ceng Kasma. Subhanallah. Syamimi Adnal. Syahimari ni. Saya selalu pening nak sebut nama ni. Sani Sarafizah Muhammad Noor. Kita gembirakan. Jom target pada pertemuan sahabat Latahzan yang Ustazah target 500 orang. Perasan. 500 orang tu, sekali yang datang 50 orang je kan. Ustazah tak nak target tinggi. Ustazah tergelak tengok anda tak ada baju convocation ke Ustazah. Saya seorang hamba Allah yang tak berapa gemar dengan tema itu, tema ini, baju itu, baju ini. Minta maaf sahabat-sahabat kan. Bukan saya tak sokong anda dalam bab tu. Sebab bayangkan Ustazah Zai kalau Latahzan pun ada baju, lepas tu grup Marhaban Surau ada baju, ni ada baju. Saya tak larat nak kumpul almari lah sahabat. Saya lagi bahagia, lagi suka kalau kita datang colourful. Kan colourful. Okey, ada yang tanya macam mana nak recommendkan sahabat Latahzan kita Ustazah, jiran tetangga saya yang layak ikut kategori yang Ustazah cakap tadi. Hantar je dekat messenger Muzayyanah Abdullah. Pasti akan ditapis. Allah ada Wiyah Kasim. Kita jemput bentangkan apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tika Zamzam ala Kazam. Toeng depan rumah Adawiyah. Adawiyah naik je atas tu. Kan Zamzam ala Kazam. Sampai ke convocation Latahzan kita insya-Allah. Kita azamlah sahabat kan. Innamal a'malu binniyat. Apa pun yang kita nak amal ni adalah tergantung kepada niat kita. So sekarang ni kita dah tahu Ustazah akan buat
dalam hujung tahun ni. Tengku Nur Azira, Masya Allah. Kan Ustazah dah kenal 2 orang adik-beradik lelakinya. Rupanya adik-beradik perempuannya pencinta latahzan juga. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa pula yang sedih kalau tak dapat? Tak apa, Ustazah tempah 500 hari tu. Nasib baiklah tak kena tinggal dekat Doha beg Ustazah. Berat gila beg Ustazah bawa balik kitchen daripada Mekah tu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu ada sahabat latahzan yang dah PM tepi hadiahkan macam-macam kepada anda untuk hadir. Okay, subhanallah kan. Saya pun tak jangka majlis belum diaturkan sahabat-sahabat, sebab saya nak pertemuan sahabat latahzan di hujung-hujung tahun ini bukan pertemuan yang hanya huha-huha, selfie-selfie, bertukar cerita lara, tak. Ada satu oleh-oleh yang sangat bermanfaat. Apa oleh-olehnya? Kita dapat membaca daripada tulisan Ustazah Muzayyanah dan tulisan Yusni Zaya Aziz. InsyaAllah kita himpun, kita kumpulkan pengalaman saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah yang tak menggunakan kaki ketika hidup di dunia ini. Walaupun kakinya ada tapi tak berfungsi. Tapi Ustazah melihat dengan mata sendiri betapa istiqamahnya mereka dalam ibadah. Betapa mereka menjadikan guru kepada Ustazah. Sahabat mereka ni menjadi guru kepada Ustazah. Aku kena teruskan kehidupan. Aku kena teruskan kehidupan. Sebab aku belajar sesuatu daripada mereka ni. Ya Allah, tak ada kaki, tapi mereka boleh berdikari dalam ibadah. Berdiri sendiri. Cikgu Rohani baru ni balik daripada umrah. Dia kata terima kasih Ustazah. Patut bukan terima kasih pada Ustazah, sahabat. Ustazah yang tak henti-henti ucap syukur, tahniah kepada orang macam ni. Dia tak down. Betul ada masa-masa kita down Ustazah. Kan orang boleh berlari ke sana ke sini. Kenapa Allah pilih saya yang macam ni? Bohong kalau tak ada kesedihan. Tapi bila memandang Allah yang berkehendak aku jadi macam ni. Subhanallah sahabat, andai Ustazah pergi dulu, Yusni Zaya Aziz pergi dulu, dengan tulisan-tulisan kami masih mampu menasihat. So, latahzan berakhir. Semua yang bermula pasti akan berakhir. Kita yang hidup pun pasti akan mati. Jom kita menjadi manusia yang bermanfaat. Apa sahaja kebijaksanaan, kepandaian yang Allah pilih kita dalam bakat-bakat kita yang tertentu. Boleh bercakap, jadikan cakap-cakap kita ni cakap yang manfaat. Boleh menulis, jadikan menulis tu perkara yang manfaat. Sahabat-sahabat, sebab kita akan mati. Setelah kita mati, apa saja bakat, nikmat yang Allah beri kepada kita, lalu kita tak guna seorang-seorang. Kita sebarkan, kita manfaatkan. Setelah matinya, kita hanya tinggal 2 batu nisan di atas kubur kita. Orang masih membaca tulisan kita. Kita masih mampu menasihat walaupun kita dah lama menjadi mayat. Maksud Ustazah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hari ni maksud Zunaizah Ahmad bantu Ustazah untuk menguruskan Cikgu Rohani. Kan apa yang maksud Zunaizah bagi tahu Ustazah? Cikgu Rohani berulang kali sebut macam mimpi. Sebab tengok pada diri mereka sendiri. Kita pun betul ke boleh pergi Mekah orang macam ni? Tapi kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kitab Fasabrun Jamil yang kita nak bawa bermula esok pagi sangat menjentik hati kita. Jangan ada orang berputus asa dari rahmat Allah. Apa sahaja sahabat-sahabat. Apa sahaja. Okay? Janganlah sibuk pasal kitchen pula. Kitchen kalau tak dapat, Ustazah pergi Mekah. Bila-bila masa boleh beli lagi. Tapi ukhuwah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, takkan mungkin dapat kat Mekah, takkan mungkin dapat kat Malaysia. Hanya dapat dengan nilai istiqamah. Kita berukhuwah ni hanya dapat kalau orang yang tak tiap-tiap hari, yang tak follow latahzan, sahabat-sahabat, dia takkan merasa jiwa ukhuwah ni. Jadi anda yang baru start, mulakan. Mungkin kita tertinggal dalam latahzan. Berapa hari? 413 hari. Tapi hari ni kita dah memulakan. Besok kita nak sambung Fasabrun Jamil. Sabtu Ahad kita ulang lagi latahzan daripada tajuk Ya Allah. Kita merintih menyebut nama Allah. Ustazah berulang dalam platform ceramah yang mana Ustazah sentiasa cakap, tolonglah hidup untuk hari ini kita sahabat. Semalam kita dah buat silap, dah buat dosa. Allah suruh kita bertaubat. Dan taubat cacat, cela, jahat yang pernah kita buat. Sebab semua kita pendosa. Allah boleh hazaf, boleh hilang, boleh padam, delete sepenuhnya dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Kebaikan-kebaikan yang kita buat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar.
Kita nak sebut apa? Kebaikan-kebaikan yang kita buat boleh memadamkan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan. Bukan ini sebagai satu lesen dah. Kalau macam tu buat je lah jahat lagi. Lepas tu buat baik. Nanti baik tu akan padam yang jahat. Silakan kalau anda berfikir macam tu. Tapi tolong selit satu doa. Jangan matikan aku ketika aku sedang berbuat jahat, ya Allah. Aku nak mati ketika aku sedang dipandang Engkau dalam kebaikan. Tadi sahabat kita Nurwati Madzin menulis tentang pengalamannya menjadi misi. Subhanallah, Ustazah belum habis lagi. Sahabat-sahabat, macam itulah cabaran Ustazah nak habiskan satu-satu buku. Tapi bila dah habis satu buku ni, Ustazah akan buat khulasah kepada anda, insya-Allah. Kan? Sebagai misi antara pengalamannya, satu bab dalam tulisan dia, tajuk Uncle Syahadah. Jadi kenapa tajuk Uncle Syahadah ni? Rupanya seorang Cina gelandangan yang minum racun, nak matilah, dah putus asa dalam hidup. Biasa bagi orang kafir macam tu, tapi takkan mungkin berlaku bagi orang yang punya iman. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dibawa ke hospital. Logik akal doktor kata patut bila dah makan jenis racun tu tak sampai 24 jam dia mati. Tapi Allah bagi pakcik tu, Uncle Syahadah tu hidup. Sampai pada hari kedua, tak silap Ustazah, masih lagi hidup dan boleh bersembang-sembang dengan Dr. Azim. Saya ingat cerita tu. Doktor ni kata, Uncle yakin tak Allah tu ada? Oh, dia cakap dia lama dah yakin. Dia tahu tapi dia tak tahu macam mana dia nak bagi tahu yang hati dia ni yakin Allah tu ada. Siapa yang hidupkan kita sebenarnya? Allah. Bicaranya tu memang meyakini bahawa Allah tu ada, Rasulullah tu utusan Allah. Masya Allah, sahabat-sahabat. Siapa pula yang tulis nama Ustazah Muzayyaz? Kan? Terima kasih Ustazah Muzayyaz atas kuliah Latahzan. Macam-macam lah sahabat-sahabat Latahzan ni. Saya okey je sahabat-sahabat. Panggil saya Ustazah Zai je yang baru-baru. Susahnya nak sebut Ustazah Muzayyanah Abdullah. Muzayyaz pula dah ditulis. Allahumma salli ala Muhammad. So Uncle Syahadah tu dipimpin syahadah oleh Dr. Azim. Masya Allah, beberapa orang nurse menjadi saksi. Kita tahu dosa-dosa bergelumang, tapi Allah muliakan, Allah angkat darjat dia di saat kematiannya dia bersyahadah. Subhanallah sahabat, kita kalau ada Allah dalam jiwa kita, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui segala-galanya, semalam adalah bicara duka tentang kita, kita menangis keluar air mata sahabat, hari ini bangkitlah dengan senyuman. Sebab Allah suruh kita hidup untuk hari ini. Ada orang yang dimatikan semalam. Ada orang yang kita sayang, kenapa mati, aku perlukan kau lagi. Tapi Allah lebih perlukan dia. Allah pisahkan dia daripada kehidupan kita. Allah tahu itu yang terbaik untuk kita walaupun ia pahit. So berpautlah kepada Allah. Pasti anda akan rasai dengan kesedihan yang kau berikan kepada aku, ya Allah, aku makin mengenal engkau. Jadi hari ini sahabat-sahabat Latahzan yang Ustazah sayang kerana Allah, tolonglah hidup untuk hari ini. Sebab tu Nabi ajar kita buka mata pagi hari doa. Syukur kita engkau hidupkan aku untuk hari ini, ya Allah, setelah engkau matikan aku semalam. Sedangkan ada orang yang pagi ni tak bangkit dah, dikejutkan, mati sungguh dah rupanya. Sebab Allah tak berkehendak dia hidup lagi. Mudah-mudahan kematiannya husnul khatimah. Kita yang Allah hidupkan, sebab Allah tahu masih ada rezeki untuk kita, masih ada kebaikan untuk kita. Hiduplah untuk hari ini. Dan jangan buang masa. Hidup yang hari ini peluang paling besar, kita buang masa untuk merancang esok kita yang belum tentu datang. Esok, resah gelisah bulan depan macam mana, tahun depan macam mana, nanti kalau anak habis SPM tak lulus, macam mana masa depan dia. Kita fikir, stres habislah. Sampai nak buat ibadah hari ni pun, kita tak ada mood sahabat-sahabat. Hanya memikirkan esok, lusa, bulan depan, tahun depan. Dr. Aid Al-Qarni dalam Latahzan, just do the best untuk hari ini. Buat yang terbaik je untuk hari ini. Sebab Allah memang maha baik. Nak tengok kita hanya buat yang terbaik untuk hari ini. Jadi hari-hari kita akan bersemangat. Bila kita tahu pesanan Dr. Aid Al-Qarni, kita kena hidup untuk hari ini. Ya Allah, aku baru lap air mata semalam tak habis lagi. Ya Allah, orang tak tahu malam tadi aku menangis dengan bertilamkan air mata ni. Ya Allah, orang tak tahu. Tapi hari ni Engkau yang nak aku hidup, ya Allah. Aku kena bangkit, ya Allah. Aku kena buang kesedihan semalam, ya Allah. Aku kena berpaut pada Engkau sebab Engkau yang mengaturkan rezeki untuk aku, ya Allah. Maka yakinlah dengan kehidupan hari ini.
Resah dengan besok hari kita. Aku serahkan pada Engkau ya Allah. Sedangkan besok belum tentu lagi aku dihidupkan. Maka kita akan fokus. Yang semalam kita taubat, yang hari ni kita syukur, yang besok sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, beristighfarlah dengan masa silam kita. Yang takut-takut amal kita hari ini terjejas kerana dosa kita yang semalam. So hari ini kita fokus. Allah suka aku buat yang macam mana, suka aku buat yang macam mana. So aku akan buat apa mengikut kesukaannya Allah. Masya Allah, hujan lebat sahabat dekat rumah saya. Mengiringi air mata dalam hati. Saya cuba tahan supaya air mata tak keluar kat sini. Nanti sesama saya jadi makin teruk. Masya Allah, indahnya kita Al-Tahzan. Okay? Apalagi sahabat-sahabat, kalau kita rasa dianiaya, kita rasa dizalimi, yang paling melekat dalam kepala ustazah dalam pelajaran Al-Tahzan, Masya Allah, biasa saja kita hadiahkan sebatang pen kepada orang. Kita hadiahkan sebatang pen kepada orang yang kita sayang. Tiba-tiba dengan pen inilah dia mengutuk, mencaci, menghina kita. Wajarkah orang buat macam tu kat kita? Sampai hati engkau zalim aku. Sampai hati engkau buat aku macam ni. Bukankah selama ni kita hidup bersusah-susah sama? Isteri mengadu pada ustazah. Ustazah masa dia susah, saya lah yang bantu daripada tak ada apa-apa. Ustazah, suami saya tu naik pangkat. Dari satu kereta ke satu kereta, rumah besar, apa yang tak ada. Perniagaan maju. Saya sanggup bergolok gadai segala. Hari ni ustazah dia pijak saya, dia aniaya saya. Sakit kan sahabat, orang yang dekat menganiaya kita. Ini kata Dr. Aida Al-Qarni, kita hadiahkan sebatang pen kepada orang yang kita sayang. Rupa-rupanya dengan pen itu dia mengutuk, mencaci, menghina kita. Maknanya dunia dengan sejarahnya menceritakan bukan kita seorang dibegitukan. Ada ramai lagi dekat dunia ni. Jadi sahabat-sahabat, kita belajar dari kitab Al-Tahzan untuk memujuk hati kita sendiri. Oh, bukan aku seorang yang macam tu. Dan ustazah pujuk hati, syukur kalau kamu menjadi orang yang dizalimi, bukan orang yang menzalimi. Tak faham aku isi kitab ni. Belajar lagi, buat rujukan lagi. Ya Allah, rupanya kalau kita yang dizalimi, kita berada di pihak yang dianiaya. Di pihak yang dianiaya, sahabat-sahabat. Orang yang dianiaya, dizalimi, dilindungi Allah, dikasihi Allah. Subhanallah, orang yang dikasihi Allah, diberi rahmat, curahan rahmat oleh Allah, hidupnya takkan susah. Walaupun banyak orang zalim pada dia. So macam mana kita nak dapat rahmat Allah? Terus mencari redanya Allah, walaupun hati kita dalam duka lara. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa yang kita nak fokus, sahabat-sahabat, mencari redanya Allah. Jadi jangan jadi orang yang menzalimi. Sekali tidak menjadi orang menzalimi. Kerana kitab Al-Tahzan kata, bila mana anda menzalimi, anda berada di pihak yang Allah murkai. Bila Allah murka kepada anda, sahabat, anda akan mendapat susah. Susah. Walaupun anda rasa, apa lagi yang aku tak cukup ni, semua aku dah buat dah. Kau zalim pada orang. Allah murka pada engkau. Sebab tu apa yang kau buat terasa sia-sia. Keberkatan tak ada dalam hidup. Ya Allah, kita dah makin faham. Masih perlu bersyukur menjadi orang yang dizalimi. Kerana sahabat, anda dilindungi oleh Sang Rabbul Izzati. Tapi bila anda menzalimi, tunggulah murkanya Allah bila mana anda belum meminta taubatan nasuha kepada Allah. Dan taubat yang terlibat dengan salah kepada manusia, Allah takkan terima selagi mana kita tak minta maaf kepada orang yang kita buat zalim. Kan sakit sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Ini pelajaran-pelajaran antara khulasah yang ustazah boleh buat dalam kitab Al-Tahzan. Hidup kita mengadu, ustazah kenapa ramai orang dengki kat saya, baru saya nak naik sikit dah dijatuhkan oleh orang tu orang ni. Sahabat, pendengki tak pernah lebih berada di atas, tak pernah mengatasi kita, tak pernah lebih berjaya daripada kita. Sebenarnya orang yang dengki ni sahabat-sahabat, selagi mana kita hidup, mempamerkan pula kejayaan, dia tahu kita lebih berjaya dari dia, sebab tu dia dengki. Jangan takut dengan orang yang dengki.
Jangan takut. Terus buat apa yang Allah sukai. Terus buat. Allah pasti akan melindungi. Percayalah, pendengki ini makin lama makin sakit. Seperti dia membakar hatinya sendiri. Dia makin sakit. Ish, lagi aku dengki kat dia lagi sukses pula. Lagi aku dengki kat dia lagi dia berjaya pula. Sebab tu dia tak cukup dengan kedengkiannya. Dia guna tokmoh pula. Dia guna sihir pula. Sahabat, sihir mungkin boleh masuk kepada orang yang dia dengki dengan macam-macam ilmu hitam yang dia guna. Tapi tetap yakin keburukan yang sampai dari kita juga, pada kita juga adalah dari Allah semata-mata. Allah yang mengizinkan. Ustazah, kan saya dah buat baik, kenapa ada orang dengki sihirkan saya? Allah tak blok ke sihir tu nak sampai kepada kita. Nah, contoh sahabat, dengan penyakit, dengan sihir yang orang duk buat kat kita, kita akan mencari apa? Cari ubat. Jumpa ustaz-ustaz, ayat mana nak hafal. Kadang-kadang sembuhnya tidak, tapi rupanya itu cara Allah memaksa kita jadi baik. Dah kena sihir, dah sakit, baru kau reti nak baca, hafal ayat sekian-sekian. Jumpa dengan ustaz-ustaz, ustaz tak bagi pun nak scan hati, nak bedah operate jantung, tak ada. Tapi ustaz bagi ayat. Suruh amal, ustaz suruh solat tahajud 44 malam. Ustaz suruh puasa sunat Isnin Khamis. Nak sembuh punya pasal kita buat. Kan di situ cara Allah paksa. Caranya Allah memaksa kita jadi baik. Ya Allah, tak lama lepas tu, Kak macam mana, dah sembuh ke sekarang ni? Macam ni lah Ustazah, Kak tak sihat lagi. Tapi Alhamdulillah Ustazah, Kak dah tenang. Tenang padahal Kak masih sakit. Ya Ustazah, sebelum akak sakit dulu, akak tak bangun pun malam untuk bertahajud. Akak tak baca pun ayat sekian-sekian daripada Quran. Bila akak dah sakit, akak berubat sana sini. Ustaz suruh puasa sunat, ustaz suruh baca ayat ni, ustaz suruh bangun malam. Akak dah makin faham tarbiyah dari Allah. Patutlah sihir itu tembus pada diri akak. Bukan tanda Allah menghina akak, tapi Allah nak memuliakan akak. Ya Rab, jawapan daripada siapa ni sahabat? Jawapan daripada orang yang mula faham tarbiyah daripada Allah. Sebab sahabat-sahabat dirahmati Allah, penyakit-penyakit yang didatangkan kepada kita sebenarnya adalah cara untuk Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tak minta, jangan ada malam ni, ya Allah, bagilah tembus sihir si fulan yang dengki ke aku tu, ya Allah. Tak ada. Orang tak ada segila itu untuk berdoa. Tapi pelajaran dalam La Tahzan mengajar kita, apa sahaja musibah ujian, tolong cari, gali. Pasti kita akan bertemu hikmah. Sahabat, sebesar mana ujian, La Tahzan mengajar kita, baliklah kepada Allah yang maha besar. Baliklah kepada Allah yang maha besar. Ya Allah, kalau kita pandang Allah sahabat, besar mana ujian yang datang, kita pasti akan memujuk hati sendiri. Kecil je ni ya Allah, banding dengan ujian yang Engkau hantar kepada Rasul kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecil je ni ya Allah, banding apa yang Engkau hantar kepada Rasul kami. Itulah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Semua ada cerita-cerita yang terindah untuk kita ambil sebagai satu semangat. Aku rasa aku yang susah. Para rasul yang dijamin syurga dan melaluinya terlebih dahulu. Para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah redha pada mereka dah melalui pelbagai susah. Mereka dijamin syurga. Aku nak syurga, aku kena tiru mereka ya Allah. Ni yang kita nak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. So bila kita dapat hari ini kekuatan dalam La Tahzan, anda tengok penutup pada muka surat 627. Saya nak bacakan satu persatu. Kepada saya dan anda, kata Dr. Aid Al-Qarni, okay? Marilah menghadap kepada yang Maha Esa dan Maha Mulia, Maha Tunggal, tempat bergantung semua, agar kita semua bersimpuh di depan pintu gerbang rububiyahnya. Kita kenal Allah, Rabb kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kalau kita tak kenal Allah, itulah yang kita belum berpakaian dengan pakaian tauhid. Seperti kata-kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Bila kita sudah berpakaian dengan pakaian tauhid, gerbang rububiyah, ketuhanan, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, segala-galanya kita serah pada Allah. Allahu Akbar. Berlindung di pintu wahdaniyahnya,
tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah menuhankan benda lain. Baru ada rumah besar, rumahnya jadi Tuhan. Baru ada kereta besar, keretanya jadi Tuhan. Baru ada pasangan besar, pasangannya jadi Tuhan. Baru ada pekerjaan bergaji besar, itu jadi Tuhan. Silap. Wahdaniyah, tunggalnya Allah, itu je yang patut kita serahkan diri kita, memohon dan sentiasa memohon, meminta dan menunggu apa yang Dia berikan. Menunggu apa yang Dia berikan. Kita jadi ketagih dengan ujian yang Allah nak beri. Sebab ujian tanda kasih sayang Allah, sahabat. Sekerana apa sahabat Nabi ada yang bertanya kepada Rasulullah, Allah dah tak sayang aku ke ya Rasulullah? Macam dah lama dah aku tak dapat ujian. Ingat ya sahabat, ujian tanda kasih sayangnya Allah. Allah tahu kemampuan kita. Ada yang diuji dengan linangan air mata sentiasa. Dan jangan cemburu dengan ujian yang menyebabkan satu-satu hamba tertawa riang gembira. Saya cemburu dengan dia, ustazah. Kenapa dia asyik ketawa ke sana ke sini? Dia tak ada masalah ke? Itulah masalah dia sebenarnya. Itulah masalah dia sebenarnya. Diuji dalam bentuk nikmat. Anda tonton TV Al-Hijrah pagi tadi. Saya bila dapat nikmat sahabat, kerap mengalir air mata. Ya Allah, ini kau bagi aku sebab apa ni? Ya Allah, aku takut dengan nikmat ni. Sebab summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Surah At-Takatsur hujung sekali. Kalau kita baca tafsir, kita takut dengar. Setiap nikmat yang kita dapat kat dunia, itulah penyebab kamu lama di hadapan Allah. Allah soal jawab kamu panjang. Gaji besar kan? Mana mungkin gaji 1,000 dengan gaji RM1, yang RM1 lebih lama di hadapan Allah. Sudah pasti yang RM1,000. Hang guna untuk apa? RM1,000 tapi hang tak bagi nafkah dekat isteri hang. Ini yang Allah akan tanya. Larat ke kita nak berdiri di hadapan Allah? Pangkat yang tinggi, bagaimana engkau berada sebagai orang atas? Berapa orang yang engkau kontrol di bawah ni? Yang kau tak jaga mereka, yang kau tak sungguh-sungguh, yang kau menzalimi mereka. Satu-satu kita nak masuk ke syurga, sebelah kaki dah berada dalam syurga. Seorang-seorang tuntut, ya Allah, dulu dia bos yang tak adil. Ya Allah, dulu dia zalim padaku. Allah izin ke sebelah kaki lagi masuk dalam syurga kalau seorang-seorang orang bawahan kita tuntut pada kita. Dengan nikmat pangkat yang besar, dengan nikmat gaji yang besar, dengan nikmat kuasa yang besar. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita takut. Sebab tu orang alim takut berlaku zalim pada dirinya sendiri bila dia dapat nikmat yang berulang-ulang-ulang. Jadi sahabat, jangan kita cemburu dengan nikmat yang orang lain dapat. Sebab Allah tahu kenapa Allah berikan dia nikmat. Mungkin kalau kita dapat nikmat yang begitu, kita akan berdiri lama di soal jawab di hadapan Allah. Kerana syukur kita tak sama macam syukurnya orang yang dapat nikmat tu. Jadi di sana ada ramai sahabat Nabi, ada ramai orang-orang dijamin syurga yang memilih untuk tidak beria-ia dalam menerima nikmat. Kerana apa? Takut dengan nikmat itu mereka lagi berpoya-poya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita cemburu kerana bisikan iblis. Hati kita cemburu kerana godaan nafsu. Kan dulu hang yang dapat SPM 10A, pasal apa gaji hang ciput, gaji dia besar? Itulah kita sahabat. Sebab tu kita kena berperang. Itu rezeki dia ya Allah. Tak pernah salah alamat. Rezeki aku cara lain. Hari kita pujuk diri kita supaya kita tak cemburu dengan nikmat yang orang lain dapat. Ya Allah, dengan nikmat yang dia dapat, lama soal jawab dia di hadapan Engkau nanti ya Allah. Permudahkanlah dia ya Allah. Kan? Tak patut kita cemburu sambil berdengki, dendam, hasad kepada orang tu. Subhanallah, Allah yang maha mengaturkan. Kita berusaha. Pasti dalam usaha ni ada pahala. Tapi nak pilih siapa jadi orang kaya, jadi orang miskin, semua tu Allah. Yang penting kita cukup. Cukup. Kerana dengan berkat itu pasti akan mencukupkan. Ada ramai orang kaya sahabat-sahabat tapi tak pernah merasa cukup. Tapi ramai orang miskin merasa cukup kerana mereka bersyukur kepada Allah. Dialah pemberi afiat, pemberi kesihatan dan yang maha mencukupi. Dan dia adalah pencipta, pemberi rezeki, yang memberi hidup dan yang mematikan. Keyakinan kita hanya dia, itulah Allah ya Rabb. Dalam suratul Baqarah ayat 201, dan kita tak pernah tinggalkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb,
Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan peliharalah kami daripada seksa neraka. Dapat nikmat di dunia, naik pangkat. Jangan kata kat bos, bos saya tak nak lah pangkat-pangkat ni bos, bagi ke orang lain lah. Itu al-mengongi. Lama dah tak sebut kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Malam ni ramai kita sebut balik. Sebab banyak kali kita sebut dalam kuliah Al-Tahzan. Kan kau dah kenapa dapat kunci rumah bagi kat orang, dapat kekayaan tak mau. Allah pilih rezeki kamu datang. Tapi jangan gunakan kekayaan dan nikmat itu untuk bermegah-megah sehingga melalaikan. Jangan sampai itu makin menjauhkan kamu dengan Allah. Apa cara untuk menjadikan aku lebih baik berbanding sebelumnya? Masa aku miskin dulu aku baik dah. Kenapa masa aku kaya aku tak menjadi manusia yang lebih baik? Sepatutnya peluang untuk menjadi lebih baik tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, lebih terserlah lagi. Bukan kita makin menjauh daripada Allah. Sebab tu ada doa-doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afatad da'imata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu keampunan, afiat dan kebaikan yang lestari di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzu bika min syarri ma sta'adza minhu nabiyyuka Muhammad. Ya Allah, kami memohon semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung daripada semua kejahatan yang pernah diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ni kami baca dalam tawaf di Baitullahil Haram. Masya Allah sahabat. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajizi wal kasal, wa na'udzubika minal bukhli wal jubn, wa na'udzubika min wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Subhanallah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada rasa gundah dan sedih. Kami berlindung daripada sikap lemah dan malas. Kami berlindung daripada sikap kikir, pengecut, daripada tekanan hutang dan kejahatan orang-orang yang jahat. Maha suci Tuhan yang mempunyai keperkasaan daripada apa yang mereka katakan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ada 5 dot sebagai pena terakhir, printing cetakan terakhir dalam kitab Al-Tahzan versi color hijau ni yang ramai anda miliki, pada muka surat 628 pada hari ke-413 sejak daripada tanggal 12 hari bulan 7 2021. Hari ini adalah hari ke-413 yang Al-Tahzan tidak pernah berhenti. Cuma mungkin kita yang berhenti. Saya bersyukur kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Sudah pasti sahabat, kalau Allah tak bagi kekuatan, Allah tak bagi keizinan, Ustazah sendiri lemah untuk teruskan. Tapi sebab yakin, percaya di dalamnya ni ada nasihat-nasihat yang memberi kebaikan bersama kepada kita. Dan sahabat, kenapa saya beristighfar kepada Allah? Pasti saya ada silap, pasti saya ada khilaf, tergelincir di mana-mana dalam membuat khulasah. Dan saya mohon maaf, ampun kepada anda. Saya bukan orang yang sempurna, jadi maafkan segala kehilafan saya. Sila rujuk kepada orang-orang yang lebih alim. InsyaAllah besok kita akan menyambung Fasabrun Jamil, nasihat-nasihat bagi orang yang hampir berputus asa. Tapi setiap hari Sabtu dan Ahad kita akan ulang semula. Anda pasti rindu. Dan cara Ustazah mengupas sudah pastinya bukan macam robot. Ustazah on sahaja robot pada tarikh 12 hari bulan 7 2021. Kalau macam tu baik Ustazah pergi dekat link tu, okey silakan dengar semula. Tak, Ustazah bukan macam tu. Ustazah akan bacakan semula daripada mukaddimahnya. Mukaddimah terus ni sahabat, kata pengantar penulis. Ambil engkau, tu bahasa Ustazah Zai. Ambil engkau nak ulang balik Al-Tahzan kan? Ustazah akan baca daripada muka surat pertama, kata pengantar tu. Penerbit tulis pun Ustazah bacakan.
Sebab saya penulis buku. Bila saya penulis buku, saya tahu kenapa saya menulis di bahagian lidah pengarang, kata pengantar. Saya nak orang yang membaca buku saya faham apa matlamat kita terbitkan. Masya Allah sahabat, kita saling memerlukan bergandingan tangan untuk meniti jambatan menuju ke syurga Allah. Kita takkan kuat sahabat-sahabat dirahmati Allah untuk seorang-seorang. Jadi tolong perkukuhkan ukhuwah ini. Siapa yang baca tulisan saya untuk umrah 15 Ogos, sungguh saya meniti air mata ketika pukul 5 pagi saya nak tinggalkan rumah pada 15 Ogos. Ada sahabat tim khidmat yang sudi untuk datang ke rumah saya, menghantar saya ke muka pintu. Saya cuma sebut satu kalimah sebab saya dah penat dah ketika itu. Saya sebut saya diuji. La tahzan nak sampai ke penghujung, saya diuji untuk mempraktikkan la tahzan dalam kehidupan. Mungkin mereka tak faham apa maksud saya. Sebab ujian saya nak bawa grup 15 Ogos tu sangat besar. Tapi sahabat, saya tak habis bersyukur dalam sujud-sujud saya dengan linangan air mata. Saya kata, ya Allah, grup ini sangat besar ujiannya, tapi sangat sedikit keluh kesahnya. Sangat sedikit keluh kesahnya. Tak ada orang marah-marah. Sahabat-sahabat, saya percaya ini tarbiyah daripada la tahzan. Saya tanya kepada mereka yang terlibat, Kak, tak sakit hati ke? Tak rasa nak marah ke? Tak rasa sedih ke? Ustazah, kita kan dah belajar dalam la tahzan. Masya Allah, ini satu ubat yang sangat kuat. Pahit untuk ditelan, tapi hasilnya begitu indah. Terima kasih Dr. Aida Al-Qarni. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang istiqamah. Kita saling memberi kekuatan. Semua kita pun diuji. Teruskan kehidupan ini, insya-Allah. Kita akan bertemu dengan titik jawapan. Subhanallah. Pasal apa hangpa duk pakat menangis sama? Ustazah nak berperang dengan jiwa sendiri untuk 413 bab. Bukan mudah, dan rawatan dia sahabat rasa boleh senyum. Apa yang saya dapat daripada respon sahabat la tahzan. Yang nak bercerai tak jadi bercerai. Yang rasa aku ni ibu tak guna, selama ni anak-anak aku semua gagal, hari ni bangkit sebagai ibu yang lebih bermanfaat. Yang hampir bunuh diri ketika PKP, berterima kasih dengan kitab la tahzan. Bukan dengan ustazah, sebab anda istiqamah. Jadi sahabat, please, hari-hari. Majlis ilmu ni memang kena hari-hari. Kalau kita skip, iblis ni tak pernah jemu. Kan, nafsu kita hari-hari. Jangan sampai mereka melulu menggoda kita, sedangkan kita tak cari ubat setiap hari untuk kita makin kuat mendekat kepada Allah, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang makin bermanfaat kepada seluruh hamba Allah. Keluarga la tahzan, sahabat la tahzan, saya pohon kemaafan. Saya sayang anda semua kerana Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Maka benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Saya tak layak mengijazahkan kepada anda seluruh isi kitab la tahzan, kerana saya percaya Dr. Aida Al-Qarni menurunkan dalam kitab ini ilmunya, pengalamannya. Beliau sendiri telah mengijazahkan kepada semua pembaca kitab la tahzan. Saya pendosa, semua kita sama-sama sahabat sedang belajar dan terus belajar. Moga-moga kalau bukan di dunia, platform la tahzan ini mengikat hati-hati kita dan kita bertemu sekali lagi di kampung akhirat kelak, insya-Allah, di dalam syurga yang penuh nikmat. Walaupun hidup ini penuh penat, tapi suka mendengar nasihat. Duhai hati yang taat, insya-Allah taat sampai kiamat. Kita akan diberikan rehat yang cukup indah di dalam syurga yang penuh nikmat. Mudah-mudahan itulah kita. Sekian, terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuta sayang untuk anda semua. Jom kita rehat seketika. Kalau ada orang Bukit Jelutong, jom besok jemu pula dah. Jumpa Ustazah jam 9.30 ke 10 pagi di Masjid Bukit Jelutong, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.